semua dapat email. Dapat email daripada YouTube mengatakan bahawa kita kena update maklumat percukaian dekat Google AdSense. So, apakah maknanya? Apakah maknanya? Entrepreneurs, apa khabar semua? Okey, petang ni Kak Cak nak kongsikan tajuk berkaitan dengan perubahan percukaian yang bakal memberi kesan kepada YouTubers di luar dari US. Okey, pada 2 hari lepas Kak Cak dan Kak Cak rasa semua content creators, YouTubers, tak kisahlah yang baru ke yang lama, semua dapat email. Dapat email daripada YouTube mengatakan bahawa kita kena update maklumat percukaian dekat Google AdSense. Okey, so sebenarnya apa yang berlaku? Okey, Kak Cak pecah juga sebab lah baru bertatih-tatih nak jadi content creator kat YouTube ni kan. Tiba-tiba dengar kata kena bayar cukai. Siapalah, tak risau tak. Tapi tak apa. So, Kak Cak study sikit dan Kak Cak kongsilah dengan you all apa sebenarnya yang kita perlu buat. Okey, pertama sekali persoalannya apa yang berlaku kan? Apa yang berlaku? Kenapa Google nak suruh kita update information ni? Kenapa dia nak cukai kita ni? Okey. Sebenarnya, apa yang berlaku kan? Sebenarnya Google ni dia bertanggungjawab di bawah chapter 3 dari kod hasil dalam negeri US untuk mengumpul maklumat percukaian dari semua creators yang dah monetize atau belum monetize luar daripada United States. Dan cukai akan ditolak apabila YouTubers atau creators yang dah monetize ni yang luar daripada US ni, dia menjana pendapatan hasil tontonan rakyat US. So, pendapatan dari US ni macam mana kan? So, pendapatan dari US ni you all boleh dapat daripada iklan. Maksudnya bila penonton daripada US tengok video kita dan ada iklan dekat situ, kita of course kita akan dapat hasil, tapi daripada hasil tu juga akan dicukai. Okey? Dalam bentuk iklan, dalam bentuk YouTube Premium kita, super chat, channel membership dan sebagainya. So, apakah maknanya? Apakah maknanya? Maknanya Google dia menghendaki kita untuk mengisi dan menghantar maklumat cukai dalam AdSense kita. Menggunakan borang yang disediakan lah. So, W8, dia ada 2 borang. W8BEN, itu untuk individu. Okey. Ataupun W8ECI. Yang tu untuk siapa yang ada bisnes lah. Okey. Soalan seterusnya. Ini semua orang nak tahu kan. Berapa banyak yang kita ni akan dikenakan cukai? Untuk content creator luar dari US ni. Okay. So, dia bergantung kepada 3 perkara. Tiga. Yang pertama, jika borang kita telah dihantar. Okay, sama ada borang kita telah dihantar atau tidak. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, berapa banyak channel kita dapat views daripada US punya viewers ni, kan? Berapa banyak? Okey, itu pun akan memberi kesan pada jumlah cukai. Yang ketiga, jika negara kita ada perjanjian percukaian dengan US. Okey, 3 ni akan memberi impak kepada kadar cukai yang akan dikenakan pada content creator di luar US. Jom kita kupas satu-satulah. Okey, implikasinya bila kita tak hantar tu selepas pada tarikh yang ditetapkan, pihak Google AdSense akan menganggap kita sebagai orang yang tinggal di United States. Sebab kita tak hantar maklumat
cukai ni. Jadi dianggap kita ialah US citizen. Disebabkan oleh tu, jadi kita akan dikenakan cukai sebanyak 24% ke atas revenue yang kita terima worldwide, seluruh dunia tau. Maksudnya viewers daripada seluruh dunia yang tengok video kita tu, dia akan taxkan kita 24%. Okay. So, kalau nak elakkan perkara tu berlaku, sebaiknya kita hantarlah maklumat tu sebelum 31 Mei ni. Hantar, it's a very simple form. Nanti saya akan tunjukkan, Kak akan tunjukkan cara macam mana nak isi dia. Okay, jumlah cukai bila kita declare tu, okay, maksimumnya 30, secara defaultnya 30%. 30% lah yang dikenakan ke atas revenue hasil daripada views, daripada US punya views. Okay. Dan perkara kedua yang memberi impact kepada cukai juga ialah berapa banyak channel kita dapat views daripada US lah, revenue hasil daripada tontonan US tadi. So revenue yang dapat daripada US viewers tu, okay, daripada situ akan menentukan berapa banyak potongan yang akan ditentukan oleh ataupun akan dikutip lah oleh pihak US. Contoh katakanlah kita dapat revenue sebanyak RM200, contoh RM200 daripada hasil daripada tontonan di US, orang US ni. So dekat jumlah tontonan di US tu kita dapat hasilnya RM200 dan kita dikenakan cukai sebanyak 30%. So berapa ringgit tu, Pak? RM200 dipotong 30%, berapa? Ini matematik sikit. Jadi kita punya tax yang akan, maksudnya tax yang akan ditolak daripada revenue kita tu ialah RM60. Tu contohlah. Right? Okay. Dan implikasi untuk yang ketiga tu ialah jika sebuah negara tu ada perjanjian dengan perjanjian cukai dengan US, contohnya macam Korea, Indonesia. Tapi sekiranya negara tu ada tax treaty atau perjanjian cukai dengan US, so diorang akan dapat exemption lah. Maksudnya content creator pada negara-negara yang ada perjanjian cukai ni, dia boleh maklumkan kepada pihak Google AdSense bahawa dia nak minta reduce tax lah. Okay, biasanya dia akan beri reduction tu dari antara 0% sehingga 10%. Maksudnya bagi negara yang ada perjanjian cukai dengan US, content creator tu akan dapat menikmati 10% tax sahaja. Kalau macam Malaysia tak ada perjanjian cukai dengan US. Negara Malaysia tak termasuk. Jadi kita akan dikenakan cukai sebanyak 30% lah. So setakat ni faham ni, jelas tak? Okay. So sekarang you all mesti terfikir macam mana nak isi borang ni kan. Sebenarnya dia punya soalan yang ditanyakan tak banyak mana pun dan tak susah mana. So jom Kak tunjukkan cara-cara macam mana nak isi maklumat dalam isi maklumat percukaian ni dalam Google AdSense. Pada payment, okay, bila kita klik kat payment tu nanti dia akan keluar. Jadi kita klik dekat add tax info. Dekat manage tax info tu kita klik add tax info. Tekan. Alright, dia akan bawa kita supaya login semula. Jadi kita login menggunakan Gmail yang kita daftarkan dan password dan tekan next. Okey. Lepas tu, okey, dia akan keluar form ni lah.
So yang pertama sekali kita pilih, okey, individual ke non-individual kita punya account ni. So saya letak individual. Okey. And then, are you a citizen of United States? Okay, kita letak no. Dan dia ada 2 borang. So kita pilih yang individual punya, W8BEN. Dan kita klik kepada borang tersebut. Dan ada beberapa soalan yang perlu dijawab lah. So type nama. Lepas tu kita letak negara kita, Malaysia. Okay, so dah ada Malaysia kat situ. Right, and then isikan alamat So dekat borang, dekat kotak yang permanent address tu tak payah tick apa-apa sebab itu bukan PO box. Kalau alamat kita tu memang alamat rumah betul kita tak payah tick borang, box tersebut lah. Okay, kita dah isikan setiap line alamat kita tu. Okay, jangan lupa letak state. Right. Lepas tu tengok degil betul Okey. Lepas tu kita tick mailing address tu sama. Kalau lain dan dia bubuh yang lain lah. And then bila next dia akan pergi pada tax treaty. Tax treaty ni adalah perjanjian percukaian antara negara. So sama ada Malaysia termasuk dalam perjanjian cukai ni, kita kena semak list lah. Tapi setelah disemak, Malaysia tak termasuk. Jadi dalam borang ni kita letak no. Pilih no lah. Dan next. Dan akan bawa kita pada document preview. Okay. Right. Kita boleh tengok PDF dia. Okay. Dan dia akan keluar dari borang macam ni. Dan kemudian kita confirmkan. Selepas confirm, kita tekan butang next lah. Okay. Kemudian dia akan keluar certification. Jadi kita kena tanda tangan dengan menulis nama penuh kita dekat situ. Dan dia akan tanya adakah kita ni adalah orang yang sama yang tulis nama kat atas tu. So macam Kak Cak, okey, Kak Cak pilih pilihan pertama. Tapi sekiranya nama tak sama, maksudnya Kak Cak ni penjaga pada orang yang di atas. Jadi Kak Cak pilih yang kedua. Okey, macam tu So sekarang ni Kak Cak pilih yang pertama. Then kita yes, next. Bila dah next tu, okey, dia akan pergi kepada yang ke-6. Bila tekan butang next, dia akan bawa kita ke step yang ke-6 iaitu activity dan services yang kita perform di US dan affidavit. So untuk activity kita tekan no lah dan kita klik tick dekat situ. And then untuk affidavit tu soalannya lebih kepada adakah saya memberi maklumat cukai untuk akaun yang baru ataupun akaun yang baru dan belum dapat bayaran, ataupun saya membeli maklumat cukai untuk akaun yang sedia ada dan saya telah menerima bayaran. Jadi yang mana satu kan? So dalam kes ni macam Kak Cak tak dapat bayaran lagi. Jadi belum terima apa-apa bayaran, masih baru. Jadi Kak Cak pilih pilihan yang pertama. Kak Cak pilih I am providing tax info for a new or existing payments profile that hasn't received payments. Lepas tu Kak Cak tekan submit. Page ni menunjukkan borang yang kita submit tu atau kita hantar tu telah diluluskan. Dan dia letakkan juga tax form and withholding rates. Yes, once kita dah submit borang, dia akan keluar withholding rates. Nilai yang berapa persen yang kita akan dicukai. Peratus cukai yang kita kena bayar kat sini sebanyak 30%. Alhamdulillah kita dah selesai mengisi borang Google AdSense tadi. Tak banyak soalan dia kan? Senang aja kan? So insyaAllah semua boleh isi dengan kurang daripada 5 minit. Jadi harapnya video Kak Cak kali ini bermanfaat pada sahabat semua. Dan sekiranya ada soalan, bolehlah tulis di ruangan komen di bawah. InsyaAllah Kak Cak akan teruskan lagi dengan sesi tutorial lain di masa yang akan datang. Bye. Thank you for watching.